Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, awak boleh rujuk siapa yang dah ada dah. Buku modul and more. Okay, yang ni ada ulang kaji. Okay. Mana ni? Okay, ini adalah ulang kaji topik bab 1 Bab 1. Tajuk ia sukatan membulat. Okay, sukatan membulat. Okay. Alright, kalaulah kata awak pergi dekat muka surat depan, kejap. Okay. Kalau muka surat depan, buku modul and more ni, okay. So sebenarnya dia kat depan ni, nampak dah? Cikgu tak nampak kat sini. Okay, dia tulis kat situ jawapan tau. Ada jawapan. Awak boleh scan. Awak boleh scan jawapan ni, dia akan keluar penyelesaian sekali seperti yang cikgu tunjuk di skrin sekarang. Dia akan keluar begini. Jadi jawapan untuk topik 1 awak boleh semak lah 1 sehinggalah topik yang terakhir dalam buku modul ni. Okay, so hari ni cikgu nak ambil soalan yang mana ni topik apa? Okay, soalan yang terakhir ni dia kata soalan kebat. Ni soalan kebat ni jawapan dia. Okay. So soalan dia, muka surat apa cikgu? Muka surat 21. Okay, muka surat 21. Siapa yang tak ada, tak apa, boleh refer je di sini boleh refer di sini. Nanti ambil buku, awak boleh salin jawapan. Ataupun nanti boleh je, nanti cikgu akan share, sebab cikgu dah record, cikgu akan share lah video ni Okey, rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 10. Okey, jadi berpusat O, ni pusat dia, jejari dia 10. Maksudnya sini 10. Okey, sini, tak comel, tak straight. Okey, 10. Sini pun jejari juga, awak kena fikir OP pun jejari juga, jadi 10. Okey, OQ pun 10. Alright. PQ dan SR adalah dua perentas yang selari dengan PQ. Okey, PQ ni panjang dia 10. Okey. Dan sudut SOR. Okey, SOR adalah 120. Yang sudut yang besar ni SOR adalah 120 darjah. Okey. Soalan yang pertama, cari sudut SOP. Mana dia SOP? SOP. Sudut kecil ni. Okey. Letak color yellow. Alright. SOP ni. Okey, so sudut SOP. Jadi kat sini, apa yang saya nampak? Okey, apa yang saya nampak? Segitiga, awak nampak tak? Segitiga POQ. POQ, segitiga ni. Segitiga POQ. Okey. Ni 10, ni 10, ni 10. POQ. Jadi ini maksudnya dia jadi segitiga sama sisi. Jadi kalau sama sisi, okey, jumlah sudut untuk satu segitiga adalah 180 darjah kan? Okey? Ya. Yeah. Jadi daripada sini kita boleh cari ni jumlah sudut segitiga. Jadi daripada sini kita boleh cari sudut PQ, oh ni PO, salah ni.
POQ. Sudut POQ adalah sudut POQ adalah 180 darjah bahagi 3 lah. Iaitu sudut dia adalah 60 darjah. Jadi sudut POQ yang cikgu letak colour biru ni adalah 60 darjah. Okey. Kita nak sudut SOP kan? Sudut SOP sama dengan sudut QOR. Sama. Cikgu. Ya saya. Kan cikgu kata yang 120 tu kan. Lepas tu apa dia jadi 60 pula? Kan Dok, sudut dia 120 adalah sudut SOP. Sudut semua ni. Sekejap Sudut yang cikgu buh colour merah. Colour hijau. Nampak tak colour hijau Hak ni, ni 120. Sekarang ni segitiga hak ni. Yang yang POQ ni yang kecil ni, yang tengah sebab tak nampak kan pen cikgu dia gitu. Cikgu ambil conteng sikit, colour purple. Ni, hak 60 ni sudut untuk segitiga hak tengah nampak tak? Ni sudut dia 60. Jadi, sekarang kita nak cari sudut SOP ni. SOP. Ni sudut ni. Kita buat nama theta lah, senang. Nak cari sudut theta. Jadi sudut SOP ni dia sama dengan QOR. Jadi maksudnya untuk dapatkan sudut, sekarang tak apa, kita cari dulu jumlah sudut SOP tambah QOR. Berapa sudut dia? 120. Tolak 60 tak? Sudut tengah tu tak? Nampak tak? Ya. Cikgu tunjuk sini. Okey sikit. Yang ni 60. Hak semua ni adalah 120. Jadi nak cari sudut hak belah ni saja. Maksudnya kena bahagi dengan 2. Ni sudut SOP. Faham tak? Jadi sudut SOP adalah 120 tolak 60. Bahagi dengan 2. Jadi sudut dia adalah 30 darjah. Ini sudut SOP lah. Tapi kita tengok balik soalan. Soalan dia kata dia nak dalam radian. Jadi awak kena tukar dalam radian. Jadi sudut SOP sama dengan 30 darjah darab dengan pi per 180 lah. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? Pi 180. Jadi pi per berapa 3, 10, 3 kali 6. Pi per 6 Pi per 6. Ataupun boleh bagi dalam perpuluhan. Kenapa pi per 2? Tiga puluh bagi 90.
jawapan dia salah lah. Jawapan yang diberikan kat kita kat belakang tu. Jawapan apa dia dapat jawapan pi per 2 ah. Sekejap. Jawapan keseluruhan. Okey. 30 kan? Betul dah 30 darjah tapi jawapan dia pi per 2 dekat jawapan belakang dia. So kalau kata 30 bahagi 180 1 per 6 kan? Jadi jawapan ni tak tepat lah. Okey. So kita sambung. Okay, soalan B. Ni soalan A. Soalan A kita start daripada sini ya. Okay, soalan B. Tentukan luas rantau berlorek. Okey, luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek. Mana tarik dia? Okey, kita plan dulu. Luas rantau berlorek. Mana luas rantau berlorek? Sekejap. Sekejap Cikgu lukis mula lah Bulatan. Alright. So dia nak luas rantau ni. Kosong kat sini. Okay. So kita ada kat sini P, Q, S, R. Jadi plan. Mula-mula kita cari. Okay, yang ni kita tahu sudut dia 120. Ni 10, ni 10. Okay. So kita cari dulu luas tembereng ni kot. Okay, kalau kita cari luas tembereng ni kita akan dapat. Okay, kemudian kita cari luas tembereng yang besar. Okay, luas tembereng yang besar. Kejap. Luas, ini luas tembereng. Macam ni Allahu Akbar. Okay, mula-mula kita cari luas sektor yang besar dululah. Sektor SOR. Okay, cari dulu luas sektor SOR. Luas sektor, okay, sektor SOR. Ni yang besar sekali. Okay, kita ada sudut 120 darjah. 120 darjah tukar kepada, okay. So 120 darjah awak tukar kepada radian, okay, per dengan 180 awak akan dapat dikosongkan 2 per 3 tau, 2 pi per 3. 6 kali 3, 4 kali 3, bukan 6 kali 2, 6 kali 3, gitu. Jadi 2 pi per 3. Alright. Kemudian luas sektor. Macam luas sektor Luas sektor. Formula dia please. Siapa ingat? Setengah? Tidur ke? Setengah? J kuasa 2. 1 per 2 J kuasa J kuasa 2 theta. Theta. Okay. Kita tidur tu. Okay. Setengah J kita kata 10 tak? Buat kelas tengah hari ni kan dia ni sikit lah. Okay. 2 pi per 3. Okay. So kira jap cikgu tak ada kalkulator apa dok So dapat berapa? Kalau ikut kat sini dia tak bagi jawapan tu. Kira jap. Okay. Okay, dapat luas sektor ni. Kemudian kita
cari luas, kita buang ni yang atas ni. Macam nak buat yang atas tu? Oh, yang atas ni pun agak susah juga nak cari tu lah. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita dah cari luas hak besar ni. Okey, hak besar ni semua dapat dah. Kita kena cari luas segitiga ni. Okey, luas segitiga ni yang kecil ni. Menggunakan formula luas segitiga lah. Okey. Luas segitiga cari luas segitiga SOR. Okey, SOR kita cari luas segitiga dia. Setengah AB sin C tak? AB sin C. Okey, setengah A kita 10. B kita pun 10 juga. Jadi 10 kali 10, 10 kuasa 2 lah. Okey. Darab dengan sin C. Okey, sin C kalau awak ambil mode kalkulator awak dalam mode radian, ambil 2 pi per 3 lah. Kalau awak ambil mode degree, awak kena tulis 120 lah, 120 darjah. Ikut mode kalkulator awak tu ya. Alright, so dapat jawapan. Okey. Jadi awak kena cari pula luas bahagian yang atas ni. Okey. Jadi awak kena cari luas sektor. Luas sektor. Okey, luas sektor POQ. Okey, kita selesaikan dulu yang ni boleh tak? Kita selesaikan dulu luas sektor hak ni. Okey, so awak akan dapat berapa? Luas sektor pula, luas tempering. Are you okay? Tunggulah ke. Okay, tak apa. Kalau gitu tak apalah, kalau gitu cikgu terus pergi kepada jawapan ni je sebab cikgu pun tak ada kalkulator. Jadi kita bincang terus jawapan lah. Jadi cikgu buat satu-satu. Kalau kat jawapan dia buat terus. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay. So, because saya tak boleh nak conteng dekat sini, saya tunjuk je lah So, kita ada ni PDF. Jadi tak ada pen. Not tak ada Okay. So kalau awak tengok dekat sini, okay, yang ni tadi kita dapat tadi ni jawapan ni salah jawapan ni salah sedikit ni. Alright. Kita tengok luas tempering. Okay. Luas tempering P, okay, ni dia cari terus luas tempering. Okay. PQ, luas tempering ni. Dia cari luas sak kecil ni terus. Jadi luas sekejap cikgu snap. Cikgu buat sebab dia boleh conteng sini duk sedap. Print screen.
Okay. So, okay, yang tadi tu. Okay, yang ni dia menggunakan formula luas sektor ni. Okay, luas sektor ni. Jadi dia akan dapat ni setengah J cos 2 theta lah. Okay. Tolak dengan 1/2. Okay, yang ni yang hak kecek ni. Awak kena faham hak kecek ni. Dia nak cari luas tembering ni, hak merah ni. Ni, yang bahagian ni. Alright. Okay. Jadi luas tembering POQ. Okay. So yang setengah J cos 2 theta ni adalah luas ni. Alright. Kemudian dia tolak dengan luas segitiga ni. Luas segitiga yang hak ni. Hak ni hijau. Ni hijau ni. Dia tolak kawasan hijau ni. Jadi maka dia akan dapat luas tembering PQ ni yang kecil tu. Okay. So yang kecil ni. So ni adalah 9.06 cm kuasa 2 ya. Alright. Kemudian untuk bahagian yang kedua ni dia mencari luas tembering. Okay, luas tembering maksudnya luas tembering hak kecil ni, atas ni. Tok ni. Okay. SRO ataupun SOR bahagian ni. Jadi luas sektor keseluruhan ni semua ni, okay, luas semua ni, okay, ni formula dia, setengah J kuasa 2, okay, 2π/3 ni sebab sudut dia 120 yang kita buat tadi tu, okay, tolak dengan segitiga ni. Okay, ni kan 120 sini kan. Jadi ni 10. Setengah J cos 2 setengah AB sin C. Setengah AB. AB dia adalah 10. B dia pun 10. AB 10 lah. Okay, jadi 10 kuasa 2 sin 120 darjah. Jadi dia dapat 61.42 cm. Jadi yang ni. Yang bahagian ni. Yang bahagian atas ni. Alright. Ni adalah 61.42 cm square. Jadi dia nak, okay, sekarang dia nak kawasan yang hak ni. Hak headband ni. Hak bahagian kecil ni. Jadi luas tembering yang atas ni. Okay. Luas tembering yang besar ni tolak dengan luas tembering yang kecil ni. Sebab tu 61, okay, 61.42 tu tolak dengan 9.06. Ni jawapan dia. Okay. Okay, untuk panjang lengkuk SP, soalan seterusnya, okay, dia minta kita mencari panjang lengkuk, soalan seterusnya dia suruh tunjukkan bahawa perimeter rantau belorek dan suruh tunjukkan bahawa perimeter adalah yang diberikan. Jadi kita kena mencarilah, kita kena buktikan bahawa itulah jawapan dia. Macam mana perimeter kawasan belorek. Okey, perimeter kawasan belorek maksudnya dia nak, okey, ni bulatan tu, perimeter dia nak kawasan ni. Pukul lilit kawasan ni, perimeter kawasan ni. P, Q, R, S. Dia nak kawasan ni Jadi kita kena tahu, okey, panjang, okey, panjang lengkuk, okey, dia kata panjang lengkuk SP. SP, okey, panjang ni sama dengan panjang ni, of course. Okey. Kemudian panjang lengkuk.
Sekejap 10 pi per 6. Oh, pi per 6 tu yang tadi tu. Yes, yang tadi tu. SOP. Okay, SOP. Okay. Yang ni sudut dia tadi pi per 6 jadi dia punya sudut dia pi per 6. Yang ni 10 kan. Jadi panjang lengkuk formula dia apa? Kalau panjang lengkuk untuk suatu sektor, panjang lengkuk dia S sama dengan J theta kan? Okay. Jadi 10 kali dengan theta jadi pi per 6 lah. Okay, ni. So that's why awak dapat untuk SP awak dapat 5 pi per 3 dan untuk QR pun 5 pi per 3. Okay, kemudian nak cari SR. SR, okay, PQ dah tahu dah. Dia nak cari SR. SR, okay, untuk kita nak cari panjang ni kan. Okay, jadi kita ada 10 sini, 10 sini. Kita ada 2 sisi dan sudut di tengah ni. Jadi kita guna formula petua cos. Kita guna petua cos Jadi SR sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos sudut cos theta, cos C lah. Okey. Jadi 10 sebab dia punya A dia adalah 10. B pun 10 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 AB. Jadi 2 10 kuasa 2 cos 120. Okey. Yang ni macam mana dia dapat set 3 ni? Okey. Yang ni kalau kalkulator yang color nama apa? Color hitam tu dia tak boleh bagi jawapan begini. Jadi awak kena kira lah. Awak kena kira, maksudnya bila awak punca kuasa tu awak kena pastikan dalam set ni punca kuasa nanti. Okay. Dia jadi macam ni 100. Mungkin dia punya awak akan dapat SR sama dengan punca kuasa 300. Dia dapat gitu. Ya, jadi SR ni okey 3 kali 100 lah. Okey. Punca kuasa 3 kali 100 dapat 300 kan? Jadi kita pecahkan punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 100. Sebab tu punca kuasa 100 ni dapat 10. Jadi dapat 10 punca kuasa 3. Jadi kita kena buat manual lah. Okey, sebab kalau tekan kalkulator yang hitam tu dia keluar jawapan dalam perpuluhan. Tapi kalkulator yang kelabu, yang ada yang sedikit advance, dia akan bagi jawapan terus beginilah. Boleh? Okey. Kemudian perimeter untuk perimeter untuk nama apa? Untuk inilah yang kawasan Belorek ni. Okey. Dia bagi 10 panjang ni. Okey. Tambah 2 sudut yang panjang yang kita cari tadi, PS dengan QR. Okey, yang ni. Okey, tambah dengan jawapan yang kita dapat tadi dan permudahkan. Faktorkan keluar 10. Jadi kita akan dapat jawapan dia begini Okey. So habis untuk bahagian ni, penerangan untuk bahagian soalan agak kebat lah Alright, soalan yang aras tinggi sedikit. Okey, kemudian kita pergi revision sedikit. Okey. So dalam muka surat nota awak, bukan nota, buku modul ni, muka surat 22, okey. So dia ada nota Okey, cikgu nak baca sedikit nota ni. Okey. Apabila X dalam ungkapan Fx sama dengan 1 per X tambah 2 menghampiri nilai 2, nilai 1 per X tambah 2 menghampiri 1 per 4. Maksudnya macam mana? Kita gantikan, nampak tak? Iaitu height. Nilai 2 ni kan
kita direct substitute ke dalam X ni, kita akan dapat 1 bahagi 2 tambah 2 jadi 1/4 lah. Jadi maksudnya cerita dekat sini fx kalau nilai x menghampiri 2. Okay, kalau x menghampiri 2 jadi kita masuk je nilai 2 ke dalam fungsi tersebut. Kalau dia undefined, itu kaedah lain pula deh. Alright, kemudian yang kedua, okay, so ni this is English part English part. Kalau awak rasa macam terganggu, awak boleh ambil potonglah sikit. Rasa kalau kata tak ada masalah, it's okay lah. Alright. So apabila X menghampiri A dalam keadaan X tak sama dengan A, maka had X menuju ke A bagi Fx ialah L yang ditulis sebagai L, maksudnya kalau dia menghampiri A keadaan X tak sama dengan A, begini. So dia masih lagi awak boleh ganti dan jawapan, kalau dapat jawapan lah. Jawapan ni tersebut ya. Walaupun nilai tu tak termasuk kecuali dia undefined yang tu, kes dia kita tengok kiri dan kanan. Dia menuju ke mana macam yang sebelum ni kita tengok tu kan. Alright. Okay. Langkah-langkah menentukan had. Alright. So ni penerangan ni actually dia berulang-ulang je ni. Okay, kalau dapat 0/0, bukan 0/0. Maksudnya kalau kita dapat nilai, kita direct substitute FA, maksudnya FA ganti je nilai tu dalam fungsi tersebut. Kalau kita dapat jawapan, maka itu jawapan dia. Ini maksudnya kita direct substitute. Okay. Kalau kita dapat 2 kes 0/0, jadi kita guna 2 kaedah sama ada kita kita faktorkan ataupun kita faktorkan atau kita darab dengan conjugate kan kalau melibatkan cert. Gitu. Faham tak? Ni penerangan itu kita buat nota dah itu. Alright. Kemudian untuk C ni jika infinity bahagi infinity, untuk C ni cikgu rasa tak ada. Tak payah sebab yang ni memang dalam had, tetapi kalau untuk kes yang ni kita tak gunakan kita tak gunakan. Jadi tak perlulah. Ya? Alright. Okay. Tapi kalau awak nak tahu, kalau lah kata dia dapat infinity bahagi infinity, maka kita akan bahagi kuasa tertinggi X. Bukan kuasa tertinggi X. Tertinggi X. Kita kuasa tertinggi bahagian denominator. Bahagian pembawah. Pembawah. Kalau menuju ke infinity. Bahagian pembawah Alright. Tapi kat sini dia buat kuasa tertinggi X kuasa 2 lah. Sebenarnya kita bagi kuasa tertinggi pembawah. Okay. So kemudian jika Y sama dengan Fx, dy dx ditakdirkan sebagai dy dx. So cikgu rasa ni awak boleh baca sendiri lah. Hok semua ni kemudian yang ni belum masuk lagi, jadi jangan terkejut lah lambda apa nama ni belum masuk lagi cikgu nak pergi contoh. Contoh yang ni cari had ni muka surat 23. Jadi kat sini kita nak cari limit for each the following function bila x approaches to 0. Jadi kita nak cari had apabila x menghampiri 0, k per 2k tambah x. Jadi kalau lah kata menghampiri 0, awak gantilah 0, awak dapat apa? K bahagi 2k tambah 0. Jadi dapat apa? K bahagi 2k kan? Jadi dapat, ni potong-potong dapat 1/2. 1/2. Jadi selagi tidak dapat 0, tak dapat 0/0, maka jawapan dia adalah apa yang kita dapat.
Okey, sama juga yang ni. Had X menghampiri kosong, 4 tolak 2X tambah X kuasa 2 punca kuasa. Jadi awak try ganti dulu. Okey, ganti tempat. Bila kita nak ganti tak payah lihat dah sebab kita dah ganti nilai X tu dengan nilai kosong tu. Maksudnya tak perlu dah lihat. Selagi awak tak ganti, selagi tu kena lihat lah. Okey, sekarang kita nak ganti. Jadi kita akan buat 4 tolak 2 kali kosong tambah kosong kuasa 2. Jadi kita akan dapat punca kuasa 4. So kita dapat 2. Jadi jawapan dia 2. Itu saja. Okay. Alright. Kemudian untuk bahagian TP2 ni. Okay. Hak ni tak payah menghampiri infinity bukan dalam silibus. Alright. Alright. So ni tak ada lah. Jangan terkejut. Sebab untuk ni had ni kita belajar bukan had untuk kita belajar had. Tapi had yang kita belajar ni adalah untuk kita guna takrifan peringkat pertama bagi pembezaan. Jadi dia ada had X menuju ke nilai. Tak ada had X menuju ke infinity. Jadi tak perlu kita fikir hak ni. Ni kalau awak nak sambung matrik, engineering semua nanti awak perlulah. Sekarang dot lagi Okey. Okey, contoh yang pertama jadi had X menuju ke 1. Okey. Ni lim ni bahasa Inggeris lah limit. Okey, had X menuju ke 1, 2 tolak. Jadi direct substitute. Awak dapat 1. Jadi dah dapat 1 itulah jawapan dia. Okey, bagi kes ni, okey, kes yang kedua ni, bila awak ganti had X menuju ke 3, awak ganti kat sini, awak dapat 0 per 0. 0 per 0. Jadi, so untuk kes ni disebabkan dia kuasa 2, jadi kita factorize, kita boleh factorize. Factorize, awak faktorkan, awak akan dapat X tolak 3, X tambah 1. Okey. Okey, jadi kita boleh potong lah. Awak akan dapat, sebenarnya dia ada had X menuju ke 3, X tambah 1. Jadi bila kita ganti, bila kita potong tu kita ganti, kita akan dapat jawapan 3 tambah 1, 4. Jadi 4. Okey. Ada yang bertanya, cikgu boleh tak kalau saya tak nak macam kat bawah ni kan saya nampak X tolak 3 kan, saya tak nak faktor. Okey, jadi apa yang awak nak buat? Saya nak darab dengan nilai, tapi tak boleh tak boleh. Tak boleh. Saya nak darab dengan nilai X tambah 3. So bila awak darab dengan X tambah 3 atas dan bawah, okey, awak akan buat, awak takkan boleh hilangkan. Dia kalau darab conjugate tu kalau kata bentuk set, kalau awak darab dengan X tambah 3, awak tak menyelesaikan masalah sebab awak tak boleh potong lagi. Okey alright. So nak tak nak memang kalau kuasa 2 kat atas, kat bawah ni macam ni memang kena faktor lah. Okey. So soalan A ni kita boleh terus Jadi gantikan, awak akan dapat 6 ganti kot. 6 tolak 2 kali kosong. Jadi 6 tolak kosong lah. So jawapan dia 6. Okey, itu jawapan yang pertama. Okey, yang ni. Okey. So yang ni kalau awak ganti awak akan dapat 2/3. Jadi direct dapat jawapan. Okey. Ada yang dia tak tulis, ada yang dia tulis. Mana satu ni? Okey. Kalau yang ni awak akan dapat faktorkan boleh masuk 2 dapat 0/0. Jadi awak kena faktorkan lah. Okey. Untuk faktorkan, okey, had X menuju ke 2. Jadi cadangan saya kita keluarkan dulu. 2 dapat X kuasa 2 tolak 4 bahagi dengan X tolak 2. Jadi had X menuju ke 2. Okay, X tolak 2, X tambah 2 lah. Jadi bahagi dengan X tolak 2. Okey, nampak tak? Yang ni dia darab kan? Bila darab macam ni kita boleh potong. Bila potong baru awak boleh ganti. 2 ganti dekat situ awak akan dapat had, bukan tak ada had dah. Awak ganti dalam tu awak akan dapat 2
Okey, 2 tambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4, 4, 8 lah. Okey, gitu. Alright. Yang ni awak cuba awak ganti, dapat kosong tak? Kalau dapat kosong, awak kena faktorkan. Kosong per kosong kosong per kosong kena faktorkan. Okey, direct substitute dulu untuk E ni. Had X menuju ke 2, jadi awak gantikan dulu dapat berapa? 2, masuk kalkulator, 2, 4, 8. 8 tolak dengan 12 tolak dengan 8 tau. Negatif 12 bahagi dengan 2 kali 4. Okay. So 4 tolak 2 tambah 3. So awak tak akan dapat, so tak ada had cikgu ganti terus. Jadi awak dapat 2 kuasa 2 tolak 6 kali 2 tolak 8 bahagi dengan 2 kuasa 2 tolak 2 tambah 3. Jadi awak dapat berapa? 8 tolak 12 tolak 8. So jawapan dia berapa 8 tolak 8. Jadi 20 tolak 8. Tolak 8 negatif 12 lah. Negatif 12 bahagi dengan tolak 4 tambah 1, 5. Negatif 12 per 5. 5. Yeah. So itulah jawapan dia. Alright. Habis dah. Jadi sebenarnya hari ni kita buat revision je. Sebabnya nanti kita akan join kelas dengan kelas 4 5 UKM. Kita buat sementara waktu lah Alright. So ada sebarang soalan tak nak tanya? Okay. Jadi untuk buku ni awak boleh buat kot latihan latihan topik 1. Mahirkan topik 1 tu, habiskan. Okey. Okey, kalau tak ada apa, kita Cikgu. Saya. Soalan kebat tadi yang A yang bawah kali tu sudut OP sama dengan 30 darab pi per 180. Apa ya kena gitu cikgu? Mana? Soalan Yang bawah A ni Hak ni? Yang A. Yang sudut SOP yang bawah kali tu apa kena jadi gitu? 30 darab dengan pi per 180. Hak ni? Sebab dia nak dalam radian. Dia nak SOP dalam radian. Okey. Faham. Cuma jawapan belakang tu lah dia typo tu. Ni. Hak belakang ni kan dia buat apa tadi? Yang tak nampak. Jadi typo sikit lah. Dia buat pi per 2 kan? Pi per 2 jadi salah lah. Sebab kat bawah ni betul dah pi per 6 dia ambil. Pi per berapa dia? Pi per 6 dia ambil ni. Pi per 6. Tapi atas ni dia salah sikit lah. Untuk skema belakang tu. Okey. Ada soalan lagi tak? Mana Okey. Okey, kalau tak ada, kita sudahi kelas ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. 45 minit kot, okey?